Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita bicara mengenai tentang tahun baru Hijrah. Dan kita bertalaki kitab Ada Apa di Bulan Muharram yang disusun oleh Kiai Haji Nur Hidayat Muhammad. Okay? So cuba kita buka muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga Okay. Muka surat ketiga dia ada 18 bab. Sebenarnya perbincangan kita pada malam ini insya-Allah kita akan habiskan dalam 18 bab. Dalam 18 bab ni So 18 bab ni ada yang benda yang saya akan baca menurut hadis ataupun ayat Quran dia. Ada yang kita baca je lah. So saya akan cakap okay, baca bab ni, bab ni, bab ni. Okay, so jadi kita pergi kepada bab yang pertama terus. Bab mukadimah tak ada, mana tak perlu, kandungan tak perlu, mana ada 16 bab je lah. Okay, 4 bulan yang mulia. Okay, dalam bab yang pertama ni, 4 bulan yang mulia ni dalam Islam dia ada 4 bulan yang mulia, iaitu 4 bulan yang mulia itu disebutkan dalam Al-Quran bahawa bulan-bulan Islam jumlahnya ada 12, dan di antaranya adalah 4 bulan yang mulia disebutkan Ashhurul Hurum. Ashhur tu maksudnya bulan-bulan Al-Hurum yang diharamkan perang. 4 bulan yang mulia tersebut mengikut ijma' ulama' adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah. Jadi ayat Quran surah At-Taubah Allah sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala maknanya ada bilangan bulan yang diciptakan, dan 4 bulan itu adalah bulan haram. Bulan haram di sini maksudnya haram untuk berperang. Di sini maksudnya haram tu haram untuk berperang. Disebut dengan bulan yang mulia kerana orang Arab sangat memuliakan bulan-bulan tersebut, dan bahkan pernah ada larangan dari Allah berperang melawan orang kafir dalam bulan-bulan ini. Artinya dari kemuliaan bulan-bulan tersebut adalah bahawa beramal soleh di dalamnya pahala yang didapati lebih banyak jika dibandingkan beramal daripada bulan-bulan yang lain. Okay, jadi maknanya jadi maksudnya bab yang ketiga tu kalau kita maknanya apakah 4 bulan yang mulia, iaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. Dia sebenarnya senang je nak ingat. Okey, dia bermula dengan bulan haji, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang asingnya bulan Rajab je. Dia senang ingat dia Zulqaidah, Zulhijjah, maknanya bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan Muharram. Bulan Rajab saja yang asing dia. Okey. Jadi dulu kalau disebut mengenai puasa-puasa yang bagus dibuat adalah pada bulan-bulan haram yang 4 ni, iaitu pada bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Kemudian bulan Rajab. Bulan Syakban ada hadis banyak Nabi puasa bulan Syakban, dan bulan Ramadan lah. Jadi 6 bulan disunatkan puasa. Jadi kalau tak boleh nak buat 6 bulan ni, puasa Nabi Daud hari ni puasa esok berbuka, hari ni puasa esok berbuka, hari ni puasa esok berbuka. So jadi dia akan jadi 6 bulan juga. Dia akan jadi separuh tahun juga dia akan berpuasa. Okey, kita pergi pada bab yang seterusnya, iaitu makna Muharram. Tertib kemuliaan bulan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan. Okey, sebelumnya adalah bulan Ramadan. Okey, lebih lagi 10 hari yang terakhir bulan Muharram. Okey, maknanya tertib bulan-bulan hari-hari yang mulia. Tertib kemuliaan bulan Islam maknanya adalah bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi adalah 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Zulqaidah dan bulan Syakban. Ini bulan-bulan yang disuratkan untuk berpuasa. Dan juga Ramadan wajib berpuasa lah. Ramadan wajib puasa.
Kemudian pada bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Sya'ban, macam mana saya sebut tadilah. Okey. Muharram diberi nama Muharram adalah kerana iblis diharamkan oleh Allah masuk syurga pada bulan tersebut. Sebahagian ulama mengatakan disebut Muharram kerana mula keharaman berperang adalah pada bulan tersebut. Jadi Muharram daripada perkataan haram, diharamkan berperang, ataupun kalau ikut sebagai ulama tafsir menyatakan diharamkan syaitan, maknanya masuk ke syurga mula-mula pada bulan itu. Okey, kemudian bab seterusnya, bab puasa di bulan mulia. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahawa kemuliaan bulan termasuk hari adalah besar pahala diperolehi siapa yang mahu beramal soleh dalamnya. Maka sama ada dengan berpuasa, sedekah, zikir, majlis tasbih atau lainnya pada bulan-bulan mulia atau ashurul hurum. Ashur tu makna bulan-bulan, al-hurum tu yang diharamkan untuk berperang tu, ada perintah sunat berpuasa. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud disebut sum minal hurum, wan ruk sum minal hurum, watruk sum minal hurum watruk. Berpuasalah dari bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasa di bulan haram dan tinggalkanlah. Puasa di bulan haram dan tinggalkanlah. Tinggalkan di sini adalah tinggalkan untuk untuk berperang. Jadi maknanya bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, bulan Rajab itu sunat berpuasa. Sya'ban hadis yang lain, Ramadan wajib berpuasa. Jadi 6 bulan lah. Ini maknanya puasa di bulan yang mulia, termasuk bulan Muharram ya. Okey. Kemudian muka surat yang ke-8. Dalam hadis Nabi sebut, wa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrul Muharram. Paling utama berpuasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Allah, iaitu bulan yang diharamkan. Mana diharamkan perang tadilah, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian juga dengan Rajab. Jadi afdal siyam ba'da syahr Ramadan syahrullah. Maknanya hadis ni ada belakang tadi mana bulan-bulan yang diharamkan. Hadis ini merujuk kepada bulan Muharram, sunat untuk banyak berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Sayyidun Nas Adam, wa Sayyidul Arab Muhammad, wa Sayyidul Ashhur al-Muharram, wa Sayyidul Ayyam al-Jum'ah, wa Sayyidul Kalam al-Quran, wa Sayyidul Quran al-Baqarah, wa Sayyidul Baqarah ayatul Kursi. Pimpinan manusia adalah Adam. Maknanya penghulu lah, Sayyid ni penghulu. Penghulu manusia adalah Adam. Penghulu orang Arab adalah Muhammad. Penghulu bulan adalah Muharram. Penghulu hari adalah Jumaat. Penghulu perkataan adalah Al-Quran. Dan penghulu Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Penghulu surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Ni maksudnya maknanya benda-benda atau perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi maknanya selain daripada bulan Muharram memang maknanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bermula di situ. Maknanya kita tahu apakah yang ada afdal dia. Okey, sejarah kalender. Sebelum saya pergi ke sejarah kalender ni, saya nak cerita dulu biar kita faham biar kita faham okay. Dalam dunia ni ada 2 kaedah mengira tahun. Satu kiraan matahari, satu kiraan bulan. Pusingan matahari dan pusingan bulan. Kalau pusingan matahari, 1 tahun ada berapa hari? 360 65 64 365 suku. 365 suku Sebab tu setiap 4 tahun ditambah 1 hari. Jadi maknanya kiraan matahari untuk tahun 365 suku. Kiraan bulan untuk 1 tahun adalah 354 hari, tolak 11 hari. Tolak 11 hari Jadi maknanya dalam dunia ni ada 2 kaedah kiraan tahun. Satu kiraan matahari, satu kiraan bulan. Kita orang-orang timur ni sebenarnya menggunakan kaedah bulan untuk mengira tahun. Orang Arab kaedah bulan, orang Yahudi kaedah bulan,
Orang Cina kaedah bulan, orang India kaedah bulan. Terima kasih. Okey. Jadi hidang nasi seli apa? Okey. Orang Thailand kaedah bulan, kan? Orang Jepun kaedah bulan, orang Jawa kaedah bulan, orang Melayu pun kaedah bulan. Kiraan tahun mengikut matahari ni kebanyakan digunakan oleh orang barat, kan? Di maknanya ada dua kaedah kiraan tahun. Satu kiraan matahari, putaran matahari, satu lagi kiraan bulan. Beza dia 11 hari, kan? Kurang lebih 11 hari beza dia. Okey. Perkara ini kalau kita lihat dalam surah Kahfi. Surah Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ada satu grup pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dia adalah satu golongan pemuda yang beriman dan kami tambah hidayah kepadanya. Okey. Jadi bila Ashabul Kahfi ni berlaku, dia berlaku 200 tahun sebelum Nabi Isa. 200 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi Nabi Isa 1 Masihi kan lahir. Jadi 200 tahun sebelum Nabi Isa ada satu golongan pemuda, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika itu raja kat situ dia tak beriman, maka raja kat situ nak bunuh dia. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selamatkan dia. Allah tunjukkan satu gua, dia masuk kat gua tu, dia tertidur 200 tahun sebelum Masihi. Maka Nabi Isa lahir pada 1 Masihi. Nabi Isa diangkat ke langit. Ada pendapat kata 27 Masihi, ada pendapat kata 33 Masihi. Mana 33 tahun, ada kata 27 tahun Jadi mana Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi ketika Nabi Isa dah mula jadi lantik menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Isa cerita, 200 tahun dulu ada orang yang tertidur, nanti lebih kurang 100 tahun lagi dia akan bangun balik. Jadi orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa AS tertunggu-tunggu, sampai kurang lebih 100 tahun selepas itu bangun sungguh orang ni. Jadi maknanya disebut dalam surah Al-Kahfi itu. Tapi Quran, kita tengok mukjizat Quran Allah kata dalam Quran, berapa lama pemuda Ashabul Kahfi ni tertidur? Berapa lama dia tertidur? Allah sebut dia tertidur selama 309 tahun. Allah tak kata 309 tahun tau. Allah kata 309 tahun. Kenapa Allah kata 309 tahun? Allah meraihkan dua-dua kaedah kiraan tahun. Kalau kiraan matahari, dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan tahun tu bulan, dia jadi 309 tahun. Mukjizat Quran jadi kalau sudah kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa tidurnya itu 309 tahun. Sebab apa? Allah raih kedua-dua kaedah kiraan tahun tu. Satu kaedah kiraan matahari, dia 365 hari, kita kalikanlah, congakkan, kita akan dapat lebih kurang dia. Satu lagi kaedah kiraan bulan. Okey. Jadi bab yang seterusnya adalah sejarah kalender. Jadi ketika orang Arab memang dah biasa kiraan tahun dengan mengira cara bulan orang Arab. Jadi maknanya ketika Sayyidina Omar ketika itu dia berbincang, kita nak wujudkan kiraan tahun. So jadi maknanya maka mereka memilihlah kiraan tahun tu adalah dengan cara kaedah kiraan kitaran bulan. Okey. Jadi kitaran bulan, kemudian mana nak mulanya? Maka bincang, akhirnya mereka menetapkan bulannya adalah pada bulan Muharram. Kerana banyak hadis-hadis Nabi mengenai bulan Muharram. Nanti kita akan jumpa lagi mengenai penciptaan makhluk-makhluk dan sebagainya. Yang maknanya bermulanya kalender Islam, iaitu Hijriah, dikira hijrah tu Nabi berhijrah pada 1 Hijrah tu bermulanya iaitu pada bulan Muharram, dikira sebagai bulan Muharram. Okey. Kalau ikut tahun Masihi dia, Nabi berhijrah tahun berapa? Tahun Masihinya. Salin kan. Ni anak-anak ni, ada bawa pen ke tak ni? Salin kan, tulis situ. Kalau tahun Masihinya, Nabi berhijrah pada 622 Masihi. 622 Masihi. Jadi 1 Hijrah, 1 tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. 622 Masihi tu biar kita dapat
Maknanya kalau tahun kiraan Masihi ni berapa, kalau tahun kiraan maknanya bulan ni berapa. Okey. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kita buka muka surat ke-11 dalam bab sejarah kalender ni. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi menyatakan bahawa Nabi mengatakan atani Jibril fi thalathin baqina min dzil qaidah faqala dakhalatil umrah fil hajj ila yaumil qiyamah. Jibril mendatangiku di tarikh 3 terakhir bulan Zulqaidah, dan dia berkata umrah boleh masuk dalam haji sampai hari kiamat. Ini cuma kisah-kisah, boleh baca sendiri nanti, sebab kita tak laki kitab ni, nanti boleh baca sendiri kisah-kisah mengenai macam mana tahun hijrah tu disusun, kalender Islam tu disusun. Nanti boleh baca sendiri. Dia cerita dan perkisahan, dia straightforward je. Okey. Kita pergi pada muka surat yang ke-17. Muka surat 17 iaitu mengenai dalam bulan Muharram ni ada dipanggil hari Ashura. Hari Ashura. Hari Ashura. Apa tu hari Ashura? Dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua muka surat 302 disebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Ashura. Hari Ashura ni merujuk pada hari 10 Muharram. Dalam bahasa Arab 10 tu Ashara. Jadi Ashura maknanya hari 10 Muharram. Okey. Di antaranya yang disebutkan dalam adalah bahawa pada hari itu Allah menerima taubat Nabi Adam AS. Nabi Adam dia buat kesalahan di langit, maka dia berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Allah rakamkan dalam Quran tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam AS. Okey. Nabi Idris diangkat ke langit. Di antara nabi-nabi yang masih lagi ada hidup, antaranya Nabi Idris AS. Nanti boleh buka kitab sirah nanti insya-Allah satu hari nanti kita cerita mengenai kisah Nabi-nabi. Nabi Nuh keluar daripada perahunya setelah banjir taufan melanda bumi. Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS ni dia kurang lebih tarikh dia, tuliskan tarikh dia. Tarikh dia Nabi Nuh ni Nabi Nuh tarikh dia 6,400 tahun sebelum Masihi. 6,400 tahun sebelum Masihi. Nabi Nuh jadi Nabi Nuh 6,400 tahun sebelum Masihi. Semua tenggelam banjir, manusia banyak yang meninggal, tinggal 80 orang saja mengikut ahli sirah. 80 orang itulah yang kembali jadi kita semua ni. Jadi lepas Nabi Nuh AS, Nabi kita hilang, kita bersejarah manusia. Tak ada siapa pun tulis sejarah manusia ni apa. Orang kita tak tahu sejarah kita sampai 2,500 tahun sebelum Masihi. Ketika itu kerajaan Mesir kuno. Kerajaan Mesir kuno ni dia menulis dalam piramid dia apa yang pernah berlaku zaman dulu. Jadi sebenarnya kita manusia ni kita terputus, kita mencerita, kita tak tahu. Permulaan kita tahu 2,500 tahun sebelum Masihi. Ada catatan dalam piramid Khufu. Piramid yang ada sekarang ni dalam tu ada catatan piramid Khufu ni 2,500 tahun sebelum Masihi. Piramid Khufu tu yang buat bukan Fir'aun yang melawan Nabi Musa. Fir'aun yang melawan Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. Beza lebih kurang maknanya 1,000 tahun, 1,300 tahun sebenarnya. Jadi maknanya Nabi Nuh AS 6,400 tahun sebelum Masihi. Kemudian 10 Muharram juga hari Ashura. Nabi Ibrahim selamat daripada bakaran api. Tuliskan tahun dia. Nabi Ibrahim 1,800 tahun sebelum Masihi. 1,800 tahun sebelum Masihi. Hari Ashura juga Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Musa ni lebih kurang 1,000 Nabi Ibrahim 1,800 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. 1,300 tahun sebelum Masihi. Kemudian Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Nabi Yusuf kena penjara. Nabi Yaqub kembali melihat bapa anak dia. Ini semua lebih kurang dalam 1,200 tahun sebelum Masihi. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yunus keluar daripada perut ikan.
sekitar itu juga. Kemudian Nabi Musa membelah laut sehingga dapat dilalui oleh Bani Israel. Nabi Daud dimaafkan oleh Allah pada hari Ashura juga. Nabi Daud lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menerima titah pemimpin kerajaan. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Dan Nabi Muhammad diampuni segala dosa, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ini Allah SWT sebut bahawa Allah menyucikan, maknanya Nabi Muhammad ni, maknanya dosa-dosa yang telah lalu kalau ada dan akan datang Allah pelihara dia. Nabi itu kan maksum dipanggil. Jadi hari Ashura adalah awal yang Allah menciptakan dunia, awal hujan turun ke bumi, awal rahmat yang diturunkan ke bumi. Jadi maknanya itu kelebihan hari Ashura. Hari Ashura. Baik, bab seterusnya untuk kitab ni, kitab mengenai Muharram. Apa ada dengan Muharram tu? Doa awal tahun. Okey, kita baca doa awal tahun. So jadi maknanya doa awal tahun ni jom kita tengok dalam kitab Majma' muka surat 29, muka surat 29 yang bahasa Arab tu. Wa Abdullah bin Hisham qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a idza dakhalat as-sana aw ash-shuhur Allahumma adkhilhu alaina bil aman wal iman was salamati wal islam wa ridwan minar rahman wa jawazi minasy syaitan. Rawahu Tabrani fi al-awsat wa isnadul hasan. Dari Abdullah bin Hisham, dia berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar doa ini ketika masuk tahun baru ataupun bulan baru. Maksud doa itu, ya wahai Allah, masukkan bulan kepada kami dengan aman dan iman, selamat dan Islam, keredaan dari Allah Ar-Rahman, dan selamat daripada syaitan. Jadi maknanya para sahabat dia memang ada baca setiap awal bulan dan awal masuk tahun baru dia akan baca. Okey. Kemudian ulama kita dia karangkan doa untuk kita bacalah. Sebab tu doa awal tahun, akhir tahun kita boleh doa apa-apa je pun. Doa yang dibacakan masjid-masjid tu, dia maksudnya para ulama kita untuk, kadang-kadang orang nak berdoa ni tak tahu kenapa nak berdoa. Kita pun nak berdoa, kadang kita tak tahu apa nak berdoa. Jadi dikarangkan untuk kita baca. Ini doa yang dibaca maksudnya pada masuk awal tahun. Maknanya muka surat yang ke-21 tu. Saya tak cakap muka surat 28 19 maaf. Muka surat 19 Okey, muka surat 21 tu doa yang ditulis oleh para ulama kita. Okey, bab seterusnya. Puasa Tasu'a. Tasu'a ni dalam bahasa Arab 9 disebut tis'ah, 10 disebut asyara. Jadi hari Ashura hari yang ke-10, Tasu'a hari ke-9. Jadi sunat untuk kita berpuasa pada hari 9 dan juga 10. Kita tengok muka surat yang ke-23 tu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, sumu yaumal Ashura wa khaliful yahud wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah Ashura, mana pada 10 Muharram, dan jangan macam orang Yahudi, mana selisihkan dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi dia puasa pada 10 Ashura, pada 10 Muharram tu dia berpuasa. Puasalah sehari sebelumnya dan sehari selepasnya. Sebab tu sunat kita berpuasa 9 dan juga 10. Kawankan ataupun 10 11 ataupun nak buat 3-3, 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Sebab orang Yahudi dia puasa pada 10 Muharram. Sebab macam mana kita baca tadi, Nabi Musa dia selamat daripada Firaun pada 10 Muharram. Dia lintas Laut Merah tu. Orang Yahudi dia puasa 10 Muharram. Tuan-tuan sekalian, saya biasa bawa orang pergi Palestin, pergi Masjid Aqsa. Kita memang biasa berjumpa dengan orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni, oleh kerana banyaknya nabi-nabi daripada bangsa dia, jadi nabi-nabi kan bercerita mengenai benda-benda gaib tau. Jadi nature percaya benda-benda gaib tu ada kat orang Yahudi.
Orang Yahudi tu dia memang percaya benda-benda gaib, kan? Hatta benda-benda khurafat paling banyak daripada dia tu. Kita rasa kita orang Melayu khurafat dah, kan? Orang Yahudi lagi khurafat. Saya kalau pergi ke sana, tuan-tuan sekalian, kalau saya pakai cincin, saya akan, kalau saya dah habis jemaah semua dah rehat, saya biasanya akan keluar, pergilah minum ke apa ke. Jadi kalau jumpa orang Yahudi, saya suka menyakat dia. Saya kata, kau tahu aku pakai cincin ni, malam-malam nanti dia datang mimpi tau. Oh, dia suka lah, cerita-cerita kata dia suka. Kau jual lah kat aku, jual lah kat aku. Mana boleh. Orang Yahudi ni, nak tahu kedai tu orang Arab atau orang Yahudi. Orang Yahudi ni confirm depan kedai dah ada tangkal. Dia panggil ma'zuzah. Maksud tu confirm ada tangkal. Jadi nak tahu kedai orang Arab ke orang Yahudi, sebab muka dia orang sama je, depan ada tangkal, kan? Ni sebenarnya tangkal, tangan tangkal, kepala tangkal, apa tangkal, kan? Jadi dia memang percaya pada benda-benda tu. Tuan-tuan sekalian, kenapa orang Palestin baling batu, budak-budak baling batu dia boleh tembak budak tu? Kenapa? Sebab bagi fahaman dia, kena batu tu sway tau, kena batu tu setahun tu sway hidup dia. Jadi batu tu lebih ditakut maknanya. Kena tu macam Allah, bila tahun ni kira aku tak beruntung lah tahun ni. Macam tu sekali tau Yahudi. Jadi dia memang percaya. Jadi dia suka meraih, antaranya memang dia puasa pada hari Ashura. Jadi Nabi galakkan kita untuk puasa hari Ashura, sebab banyak juga kejadian-kejadian pada hari Ashura tu. Tapi Nabi kata berselisihlah dengan orang Yahudi, jangan 10 Muharram semata-mata, ambil 9, 10, ataupun 10, 11, ataupun terus je 9, 10, 11 pada bulan Muharram. Okey? Okey, bab seterusnya puasa Ashura pula. Tadi Tasu'a, ni Ashura pula. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, muka surat 24 tu, wasyamu yaumil Ashura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffara as-sanah allati qablahu. Puasa hari Ashura, aku menyangka Allah akan melebur dosa setahun sebelumnya. Jadi kita berpuasa pada hari Ashura tu, kata Nabi, mudah-mudahan kalau ada buat dosa, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lepas, kan? Jadi maknanya itu adalah kelebihan berpuasa hari Ashura. Okey. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut bahawa qadima Rasulullah SAW al-Madinah, fawajada al-Yahud yasumu yaumal Ashura, fasu'ilu an dhalika faqalu hadzal yaum alladhi adhhara Allah fi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura. Kemudian mereka ditanya tentang puasanya dan mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Musa dan Bani Israel dan ke atas Fir'aun, dan kami berpuasa kerana ta'zim. Ta'zim itu makna memuliakan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa. Jadi maknanya galakkan untuk puasa hari Ashura, kan? Hadis yang lain bawah tu, muka surat 25 tu, falamma furida Ramadan taraka yaumal Ashura faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Ketika Ramadan difardukan, Rasulullah meninggalkan Ashura. Sesiapa yang minat berpuasa sila berpuasa, dan sesiapa yang mau meninggalkan sila meninggalkannya. Dulu Nabi memang puasa hari Ashura macam wajib bagi Nabi, tapi setelah difardukan Ramadan, maka Nabi maknanya tinggalkan tu supaya tak nak diwajibkan bagi umat. Jadi dia kata siapa nak buat, siapa tak larat pun tak apa. Ni dia. Okey. Doa hari Ashura. Doa hari Ashura. Okey. Jadi tradisi kaum muslimin Malaysia, Indonesia atau lainnya membaca doa Ashura di malam Ashura. Malam Ashura tu maknanya esok paginya 10 Muharram, malam itulah mana 9 malam tu. Sebab dikiraan hari bagi Islam ni bermula maghrib. Dari maghrib, ya. Jadi maknanya, jadi lafaz doa tu apa? Lafaz doa itu yang ada kat muka surat 27 tu. So boleh baca tu. Ni boleh baca, ya. Kalau tak boleh nak baca, dia tak bagi maksud di sini, tapi maksudnya bolehlah baca pelan-pelan pada hari Ashura tu. Ni doa pada hari Ashura, Kemudian
Seterusnya muka surat 28 tu, lepas baca doa itu, kalau kita tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, apa-apa doa pun tak apa, banyakkan baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa ini dibaca sebanyak 70 kali. Ini antara doa amalan hari Ashura. Okey. Solat Ashura, okey, bab seterusnya muka surat 29 mengenai solat Ashura. Okey. Mengenai solat Ashura ni, maknanya cuba kita lihat muka surat 30. Muka surat 30 tu, maksud dia, sebahagian orang bertanya kepadaku tentang solat Ashura, jumlah rakaat dan kaifiatnya. Kaifiat ni bagaimana caranya, dan juga pahala yang didapati dari solat tersebut. Aku menjawab bahawa tidak ada riwayat yang mu'tabar. Mu'tabar tu maknanya riwayat yang kuat, yang menentukan jumlah rakaat dan kaifiatnya, sama ada di hari ini atau yang lain dari hari-hari tahun yang diambil barakahnya. Setiap yang disebutkan mereka sebagai dalil adalah buatan palsu, tidak halal diamalkan dengan keyakinan sabit daripada Nabi, tidak boleh dipedomani dengan pahala yang khusus. Jadi jika mahu mengamalkan solat, maka adalah solat sunat mutlak saja, dan niatkan memperbanyakkan amal ibadah bulan ataupun hari yang baik. Okey, ada seseorang dia memang khususkan puasa, ada dalil dia, solat sunat Ashura. Ada yang kalau setengah kitab ada menyatakan bahawa 20 rakaat, hari Ashura 20 rakaat. Jadi maknanya kalau kita nak buat, dia jangan niatkan puasa Ashura tu, dia niatkan puasa pula. Jangan niatkan solat sunat Ashura tu, tapi niatkan solat sunat mutlak je. Solat sunat mutlak ni mana solat sunat yang tak ada apa-apa sebab. Maknanya solat sunat biasa je. Jadi kalau kita hari ni tiba-tiba nak sembahyang lah ya, maka kita pun sembahyang. Jadi sembahyang tanpa sebab dipanggil sunat mutlak. Ini saja aku sembahyang sunat mutlak kerana Allah Ta'ala, untuk umum. Okey, tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi pada bab seterusnya, apa ada pada sembahyang? Okey, dalam sembahyang ni dia ada doa yang wajib kita baca. Kalau tak baca doa ni, tak sah sembahyang kita. Doa ini Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Hidayah ni benda apa? Hidayah ni benda apa? Kita selalu dengar hidayah kan? Alah, tak pergi haji lagi, tak dapat hidayah lagi lah, betul bahasa dengan macam tu kan? Tak dapat hidayah lagi. Asal tak tutup aurat kak, tak dapat hidayah lagi lah. Dia kita biasa kadang dengar macam tu kan. Tapi hidayah ni benda apa? Hidayah ni adalah bantuan Allah untuk kita membuat keputusan hidup. Tuan-tuan sekalian, kita hari-hari hidup kita ni kena buat keputusan. Tuan-tuan nak datang pada hari ni, keputusan tau. Nak datang ke tak datang, nak ke nak buat benda lain, ke nak pergi bazar kejap gini, itu keputusan. Lepas ni nak buat apa, esok nak buat apa, keputusan. Okay? Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan. Betul, terutamanya abang-abang, ayah-ayah, saya suka berpesan, jangan malas untuk buat keputusan. Jangan latih diri malas untuk buat keputusan. Contoh, isteri tanya, bang nak minum air apa? Apa-apalah. Abang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Sebenarnya mana nak fikir padahal. Jangan biasakan macam tu. Takut kita terlatih untuk tak buat keputusan. Bang nak minum air apa? Boleh buat itih tak? Bang nak pakai baju apa? Ambilkan baju warna putih tu. Mana buat keputusan. Bang, cuti ni nak ke mana? Mana-mana lah. Jangan, kita fikir. Kalau sekali pun tak ada idea, buat fikir. Bang, nak cuti nak pergi mana mai? Kita pergi Langkawi boleh tak bang? Saya baru fikir pasal Langkawi tu. Padahal baru fikir. Okay. Jangan biasa jawab apa-apalah. Jangan. Sebab kita tak tahu orang lelaki. Orang lelaki ni dia kena memimpin. Okey? Orang lelaki kena memimpin. Dalam Quran Allah sebut ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Hanya rijal boleh memimpin wanita. Kan? Nabi Allah tak sebut dalam Quran tu az-dzukur qawwamun 'alan nisa. Nabi tak sebut lelaki memimpin wanita tak? Allah sebut ar-rijal.
Rijal ni antara ciri-ciri dia boleh buat keputusan dalam hidup dia. Antara ciri-ciri rijal sebab jadi maknanya hidayah ni adalah bantuan Allah untuk kita buat keputusan hidup. Sebab orang yang lemah, orang yang tak boleh buat keputusan hidup dia. Tapi orang yang rugi, orang yang tersilap buat keputusan. Kalau rugi. Sebab tu dalam bab keputusan ni Islam ajar detail tau. Ada mesyuarat, ada solat istikharah. Islam ajar detail buat keputusan. Ada bertanya pandangan yang pakar dan buat keputusan. Okey. Jadi dalam sembahyang dia ada minta hidayah. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Maknanya minta Allah bantu kita buat keputusan hidup kita. Sebab itu saya nak tuan-tuan muslim-muslim sekalian, kalau boleh biar satu hari kita paling kurang buat 40 rakaat sembahyang. Sebab apa? Biar paling kurang satu hari kita ada membaca 40 kali ihdinas siratal mustaqim. Dan tuan-tuan, bagi seminggu je tuan-tuan akan tengok setiap keputusan insya-Allah tepat. Bagi seminggu je. Tuan buat 40 rakaat. Jom kita cari 40 rakaat tu mana. Solat yang wajib ada 17 rakaat. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Ada 17 rakaat. Okey, 17 rakaat. Kemudian solat sunat qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah ni dah ada 14 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, sebelum asar 2, selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2. Ada 14 rakaat 17 campur dengan 14 berapa? Berapa? 31 Kita nak paling kurang 40 kan? So dah 31. Kita nak cari lagi 9. Lagi 9 di mana? Okey. 9 di mana nak cari? Okey. Sebelum tidur solat hajat 2 rakaat. Nanti hajat tu minta supaya Allah bantu hidup kita sebagainya kan. Sebenarnya boleh buat lepas isyak pun boleh. Nanti malam bangun tahajud, bangun buat taubat dulu. Taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Ada baki 3. Agak-agak 3 tu apa? Witir. Itu belum kalau kita buat duha. Lagi banyak lagi bagus. Paling kurang 40 rakaat. Jadi katakan malam tak terbangun, kadang-kadang penat sana sini kan. Tapi kita nak cukupkan 40 juga. Buat solat sunat mutlak. Itu yang diajarkan solat mutlak. Solat mutlak ni solat yang tak ada apa-apa sebab kejadian, tapi dah solat sunat. Jadi niat dia saja aku sembahyang sunat mutlak kerana Allah Taala. Supaya kita nak dapat 40 kali ihdinas siratal mustaqim tu. Yang dalam sembahyang. Tuan-tuan cuba buat seminggu je. Nanti kelas kita kat minggu depan cerita kat saya testimoni dia. Betul lah Ustaz. Rasa hati Allah akan bantu. Dia punya intuitif Allah akan bantu. Benda tu Allah akan bantu. Sebab kita minta Allah bantu kita buat keputusan. Okey. Hadis bab yang seterusnya, bab ada apa di hari Ashura, muka surat 31. Ada apa pada hari Ashura? Okey. Ada beberapa amalan di hari Ashura yang tidak sahih dan bahkan sebahagiannya adalah maudhu' tu palsu. Antaranya makan celak atau hari palsu Kalau semata-mata untuk hari Ashura. Tapi kalau nak pakai je lah. Jangan niatkan untuk hari Ashura. Ni kalau semata-mata orang niat hari Ashura. Puasa Ashura, kalau puasa hari Ashura, Tasu'a dan tarikh 11 Muharram, hadis yang sahih. Ini Syekh Kiai Nur Hidayat dia maknanya dia bincangkan. Okey, pakai amalan ni maknanya apa yang ada dalil dia, apa yang tak dia. Okey, nombor 3, meluaskan nafkah dan pemberian kepada keluarga, hadis yang sahih dan hasan. Pada 10 Muharram belanja isteri. Kakak so minta suami, bang belanja bang belanja apa terpulang kepada abang
Tapi saya tengok itu ada gelang lah bang, saya nampak macam tu ya. Bagilah hint. Okay. Sebab meluaskan belajar keluarga pada hari Ashura, itu hadis sahih dan hasan. Nombor 4, solat Ashura. Ada yang mengamalkan solat Ashura, hadisnya maudhu'. Maudhu' ni maknanya hadisnya itu palsu, tertolak. So jadi kalau nak sunat, sunat mutlak je lah, jangan niatkan memang hari Ashura tu. Kemudian benda-benda yang sahih yang lain, bersilaturahim, berziarah-ziarah hari Ashura, bersedekah, mandi, ziarah ziarah orang alim, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku, dan 12, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Bagi orang-orang yang keris apa semua, melangir keris tu kan. Sebenarnya untuk ingat setahun, cukup setahun lagi tengok karat ke tak kan. Jadi maknanya tak kisah. Jadi benda tu bagus untuk jaga barang-barang. Syekh Abdul Hayy Al-Luknawi dalam kitab Al-Athar Al-Marfu'ah berkata, inna sairul ahadith fi fadlihi ghaira saum wa fadli salati fihi wal infaq wa ikhsab wa adhan wal iktihal wa tabakhul hububi kullihi mawdu'il wal muftari. Hadis-hadis keutamaan Ashura selain puasa, solat, infak, memakai minyak, makan celak dan masak bubur, semuanya adalah maudhu' dan dibuat-buat. Selain hadis ada Ashura yang maknanya pada Ashura, mana selain daripada puasa, selain benda-benda ni, maknanya hadis tu hadis yang lemah. Jika mahu melakukan hal-hal di atas, maka sebaiknya jangan kerana fadilat hadis, tapi niatkan melakukan kebaikan di bulan mulia. Kalau nak pakai celak, kalau sebab hari Ashura, maknanya tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya hadis tu tak kuat. Jadi memang saja nak pakai, memang niat nak pakai, contoh pakai celak sebagainya. Jadi ada pun puasa, keutamaan solat, infak, makan minyak wangi, makan celak dan sebagainya, masak bubur, itu selain daripada itu, selain daripada yang ni, maknanya maudhu', maknanya lemah. Okey. Seterusnya, bab meluaskan nafkah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man wassa'a ala iyalihi fi yaumil Ashura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Sesiapa yang meluaskan kepada keluarganya di hari Ashura, maka Allah akan meluaskannya, yakni meluaskan rezekinya pada setahun semuanya. Ambil peluang bang maknanya infak kepada ahli keluarga. Nabi sebut fokus keluarga tu, antara keluarga, isteri, anak-anak. Hari Ashura tu kita belanja dia sikit belanja apa terpulang lah kan, maka Allah akan luaskan. Darjat hadis ini hasan dan sahih kerana banyaknya jalur riwayat. Hadis sahih tau, membelanja ahli keluarga. Dan setelah meriwayatkan hadis di atas, Imam Sufyan As-Sawri berkata, aku telah mengujinya, mencobanya, dan memang betul demikian. Jadi satu orang ulama nama Imam Sufyan As-Sawri, dia belanja keluarga daripada hari Ashura dan dia nampak keberkatan rezeki dalam hidup dia. Jadi maknanya ini antara benda yang boleh dibuat. Okey. Seterusnya muka surat 33. Amalan di bulan Muharram. Antaranya apa? Yang pertama, membaca doa awal tahun. Ni kita dah baca pada malam yang lepas. Dan membaca ayat kursi dengan membaca basmalah tu, makna bismillah, sebanyak 360 kali. Berdoa, dan doanya adalah berikut. Ini doa yang dibaca di masjid semalam lah ya. Kemudian berdoa dengan doa yang berikut, ini pun sama juga. Ini doa. So buku ni simpan bagi kita belajar untuk tahun depan tu kita baca. Okey. Itu lafaz doa dia. Hadis yang tidak sabit. Sabit ni maknanya kuat. Ada beberapa hadis yang cukup popular yang berkaitan dengan amalan bulan Muharram, tetapi status hadisnya dikira sebagai palsu ataupun daif ni lemah atau tidak sabit. Tidak sabit ni tidak berkait dengan Rasulullah SAW. Antaranya adalah ni antara hadis-hadis yang lemah ni ya. Siapa berpuasa di akhir Zulhijjah dan awal Muharram, sesungguhnya dia telah mengakhiri tahun yang lewat pada puasa dan membuka tahun depan dengan puasa, maka Allah akan menjadikan sebagai kafarah dosa selama 50 tahun. Hadis ini menurut ramai ulama hadis ada palsu dan dhaif jiddan.
sehingga tidak boleh diamalkan sama sekali. Demikian yang saya ketahui. Jadi maknanya nak puasa-puasa je, jangan niat sebab itu. Nak puasa-puasa je, puasa bagus je. Okey. Dan di antara hadis lemah juga, sesiapa yang berpuasa 3 hari dalam bulan haram, iaitu Khamis, Jumaat dan Sabtu, maka dicatatkan melakukan ibadah 2 tahun. Ini juga antara ada hadis lemah yang dibahaskan oleh Kiai Nur Hidayat. Okey, muka surat yang ke-38. Muka surat 38, bab yang terakhir. Okey. 2 terakhir. Bab 2 terakhir, sambutan ma'al hijrah. Okey. Okey, boleh baca sendiri di situ. Maknanya sambutan ma'al hijrah diharuskan. Maknanya diharuskan, dan ada setengah ulama mengiranya sebagai sunat, sebagai nak mengira tahun hijrah Nabi SAW tu. Dan ini pandangan dia. Ni dia straightforward je, tak ada pembahasan, maka boleh baca sendiri benda tu. Okey. Dan yang terakhir, bab yang terakhir iaitu kisah kemuliaan Ashura. Ada kisah menarik tentang kemuliaan hari Ashura yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, juzuk yang kedua, muka surat 302, tentang seorang laki-laki Muslim yang fakir dan memiliki keluarga. Pada hari ia bersama ahli keluarganya melakukan puasa Ashura, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk makan buka puasa nanti. Kemudian laki-laki fakir itu pun masuk ke pasar dan melihat seorang laki-laki Muslim pemilik sebuah kedai mewah yang dipenuhi dengan emas dan perak. Laki-laki fakir tersebut memberanikan diri mengucapkan salam dan menyebut jika dia fakir, serta menyebutkan jika dia fakir dan berharap dihutangi 1 dirham untuk berbuka puasa bersama ahli keluarganya. Bahkan laki-laki fakir tersebut pun menjanjikan doa sebagai balas dan kebaikan menghutanginya. Tetapi dengan acuh, laki-laki kaya tersebut memaling ke wajah dan tidak memberikannya apa-apa. Hancurlah hati laki-laki fakir tersebut dan kembali pulang dengan dry air mata di pipi. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi yang juga penjual wang emas dan perak melihat dengan terharu dan bertanya, "Mengapa menangis? Padahal tadi nampak mendatangi kedai milik seorang Muslim yang kaya." Maka laki-laki fakir itu bercerita, jika niatnya berhutang untuk berbuka puasa ditolak, dan bahkan tawaran balas doa darinya juga tidak berubah niat sama sekali. Laki-laki Yahudi yang penasaran dengan doa tersebut bertanya, "Hari apa ini?" Laki-laki fakir itu menjawab, "Hari ini adalah hari Ashura." Dan kemudian menjelaskan fadilat-fadilatnya, yakni hari Ashura itu. Seketika laki-laki Yahudi itu mengambil wang 10 dirham dari kantongnya dan memberikan kepada laki-laki fakir tersebut untuk berbuka puasa bersama keluarganya, kerana memuliakan hari Ashura. Dan laki-laki fakir tersebut pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri kerana bahagia. Malamnya, laki-laki Muslim yang kaya tadi bermimpi. Dalam mimpinya dia berada dalam keadaan suasana kiamat dan sangat menakutkan. Kemudian dia melihat sebuah istana yang dibina dari mutiara putih dan pintu-pintunya dibuat daripada yakut merah. Dia pun meminta kepada penghuni istana tersebut supaya memberikannya minum. Lalu dikatakan, "Istana ini kemarin adalah milikmu, tetapi setelah anda menolak laki-laki fakir dan menghancurkan hatinya, maka nama anda dihapus dan digantikan menjadi milik jiran anda yang Yahudi yang telah ikhlas memberikan wang kepada laki-laki fakir tersebut dan membahagiakan hatinya." Setelah bangun, betapa susah dan hancur hati laki-laki Muslim yang kaya tersebut. Dan pada pagi harinya dia mendatangi orang Yahudi dan bertanya, "Adakah anda mahu menjual pahala 10 dirham kemarin dengan 100 dirham?" Laki-laki Yahudi menjawab, "Tidak, bahkan 1000 dirham pun tidak aku jual." Kerana laki-laki Yahudi laki-laki Islam menjelaskan mimpinya dengan laki Yahudi, itu pun akhirnya masuk Islam. Itu saja bagi orang Yahudi. Lalu bagaimana jika yang melakukan adalah umat Islam? Ini yang terakhir, kisah bersedekah dan berbuat baik pada 10 Muharram. Okey, habis kitab kita apa ada pada bulan Muharram. Okey. Jadi kitab ni kita baca, maksudnya kita bertalaki. Talaki tu maknanya kita memang belajarlah, walaupun ada yang saya guide. Okey, dia boleh baca sendiri dan sebagainya. Maknanya kitab ni kita pernah baca bersama.
Jadi simpan tulis tarikh dia, bila khatam apa semua. Dan mana tahu satu hari nanti kita nak Allah rezekikan boleh mengajar paling kurang anak cucu kita. Ambil sebahagian bab daripada sini, tulis nama kan. Jangan, terutama anak-anak pelajar, jangan balik sepah buang sana buang sini. Saya difahamkan ada yang menaja ni kitab ni pada anak-anak tahfiz ni. So tuliskan tarikh. So mana tahu satu hari nanti mengajarkan apa semua. So jadi boleh dah maknanya mengajar dengan kitab ini ataupun sebahagian daripada bab ni. Okey, saya buka untuk soalan. Soal jawab silakan. Siapa ada soalan sama ada yang berkaitan dengan hari ini ataupun yang lain-lain. Silakan. Ada tak soalan? Kalau malu tulis soalan. Okey, bagi ibu kakak mungkin malu nak bertanya, tulis soalan angkat tangan. Kalau ada soalan lah. Okey. Ada tak soalan? Silakan, bang. Bulan nama bulan Islam dan nama Arab kan, di sebelum Islam dah ada kan? Betul, dah ada. Ya, sebelum Islam itu memang dah ada larangan pulang pada bulan-bulan 4 bulan. Okey. Orang Arab ni yang membina budaya dia berasal daripada syariat Nabi Ibrahim. Ingat tak? Siti Hajar kan diletakkan di Mekah kan? Di Mekah dengan Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail tu. Jadi daripada situ terbentuknya budaya Arab tu. Sebab tu orang Arab jahiliyah ketika Nabi lahir, di situ ada orang musyrikin. Musyrikin ni penyembah berhala. Ada orang ahli kitab daripada Nasrani. Nasrani itu yang pegang ajaran Nabi Isa. Ada ahli kitab daripada Yahudi. Yahudi itu yang berpegang dengan Nabi Musa. Ada yang berpegang dengan agama Hanif dipanggil. Agama Hanif ni adalah agama yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi maknanya budaya tidak berperang pada 4 bulan ni juga orang musyrikin pegang benda tu. Sebab tu kenapa waktu Nabi nak buat haji kan, kali pertama seramai 1,400 orang daripada Madinah sampai ke apa nama Hudaibiyah. Orang kafir Quraisy tak bagi masuk. Kemudian maka Nabi buat perjanjian untuk berdamai, tak boleh nak berperang. Sebab orang Arab pun faham juga bahawa tak boleh perang 4 bulan tu. Tapi akhirnya orang musyrikin mengkhianati janji itu, dia serang orang Islam pada bulan yang diharamkan perang. Tu yang Nabi. Jadi apabila dia perang, dia serang, mana dia memungkiri janji, dia takut sendiri. Alamak, apabila kita dah memungkiri janji. Sebab itu Nabi masuk ketika Fatu Mekah tak ada pertentangan, sebab dia takut sendiri. Di mana orang Arab pun mengetahui, maknanya memahami 4 bulan sebelum tu bulan yang diharamkan untuk berperang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu kakak ada soalan? Tak ada ya? Ada soalan lagi? Sila. Ustaz, seperti yang kita tahu, puasa Nabi Daud puasa yang sangat sedih. Adakah Nabi-Nabi sebelum ni puasa dia lain-lain? Okey. Setiap Nabi disyariatkan untuk berpuasa. Sebab itu dalam Quran Allah sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa seperti mana diwajibkan pada umat terdahulu. Cuma beza dia. Maksudnya Nabi Daud dia punya cara puasa hari dia selang-seli. Hari ni puasa esok buka, hari ni puasa esok buka. Nabi Isa ada cara dia, Nabi Musa ada hari dia, cara dia. Jadi Nabi Muhammad diletakkan, himpunkan sebulan bulan Ramadan tu. Ada kelebihan bulan Ramadan. Jadi maknanya dia bagi syariat lah. Syariat tu maknanya cara atau hukum hakam mengikut Nabi-Nabi tu. Nabi-Nabi ni bawa risalah sama, mentauhidkan Allah. Hukum hakam dia agak berbeza. Nabi Musa berbeza dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad, jadi maknanya hukum hakam dia berbeza. Orang Yahudi ni dia agak keras, jadi dia bersyariat keras tau. Dia kalau kena babi ataupun anjing, dia tak ada istilah samak. Memang kena buang terus baju tu. Kalau kena anjing, kita ada syariat samak. Dia buang terus baju tu.
Kalau dia buat dosa besar, nak taubat kena bunuh diri. Dia memang sebab apa? Kalau tak bunuh diri, dia tak kan, maka dia mesti akan ulang balik salah tu. Kalau salah besar kan, memang dia kena dia kena hukum bunuh kira. Dia syariat dia keras. Kan? Dia pada hari Sabtu, kita hari Jumaat ada solat Jumaat aja. Dia hari Sabtu tak boleh buat apa-apa pun. Dia kena duduk rumah baca kitab dia. Kan, sampai kalau dekat Palestin tu, dekat Israel tu, hari Sabtu kosong. Lift tu dia nak tekan lift pun tak boleh. Jadi dia buat sistem suara. Tingkat 1. Mana dia buka lift? Nak bawa kereta pun tak boleh. Dia start petang masuk maghrib pada hari Sabtu tu, malam tu sampai asar. Memang tak boleh buat apa-apa. Dia kena baca kitab dia. Syariat dia keras. Kan? Lepas tu ingat tak ada satu golongan dia yang ditukar menjadi monyet. Sebab hari Sabtu tu dia tak asalnya hari Sabtu tu dia patutnya kena baca kitab. Jadi tak boleh bekerja. Jadi ada satu grup ni nelayan. Jadi baguslah kepandaian dia lah. Dia tahan pukat pada hari Jumaat. Jadi hari Sabtu dia tak kerja, dia tahan pukat hari Jumaat. Nanti hari Ahad dia kolek ikan dia. Maknanya itu kepandaian dia okeylah. Tapi akhirnya hari Sabtu dia tak baca juga kitab dia. Dia duk sibuk ambil order. Kau nak berapa kilo? 3 kilo kan. Kau nak berapa kilo? Sibuk ambil order. Akhirnya tak baca kitab dia juga. Itu golongan tu Allah sumpah dia jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin. Berlaku di Tasik Galili. Tasik Galili tu kat Palestin sekarang. Tasik Galili tu banyak sejarah dia. Tasik Galili tu orang disumpah jadi monyet. Tasik Galili tu besok di antara tanda-tanda hari kiamat, Ya'jud Ma'jud nak keluar ni, keringnya Tasik Galili. Jadi ulama bahaskan kenapa tanda dia kering Tasik Galili, kenapa? Kan Ya'jud Ma'jud ni dia adalah makhluk aneh tau. Makhluk aneh yang berjaya dikurung oleh Zulkarnain pada 500 tahun sebelum Masihi. Jadi 500 tahun sebelum Masihi itu ada makhluk aneh berjaya dikurung oleh Zulkarnain. Okey. Jadi nanti esok antara tanda-tanda besar hari kiamat, Ya'jud Ma'jud akan keluar. Di antara tanda Ya'jud Ma'jud akan keluar, keringnya Tasik Galili. Jadi mungkin wallahu alam, mungkin ulama Islam kita bahas kenapa? Mungkin juga pintu tu, sebab tu sampai sekarang tak boleh keluar. Pintu tu disekat pressure dengan air tasik tu. Mungkin tak? Bila air tu makin surut, dah tak ada pressure lah yang nak tahan pintu tu. Mungkin wallahu alam. Dan Tasik Galili memang sekarang setiap tahun susut 1 meter. Sekarang tinggal kedalamannya 50 meter je. Kalau konsisten setiap tahun turun 1 meter 50 tahun lagi kering Tasik Galili. Kan? Saya biasa kalau buat jemaah, saya akan bawa pergi ke Tasik Galili. Kat situ banyak sejarah. Macam mana Nabi Isa, maknanya Nabi Isa menunjukkan 27 mukjizat dia dekat Tasik Galili tu. Orang ditukar jadi monyet di Tasik Galili tu. Begitu juga di akhir zaman Ya'jud dan Ma'jud pun Tasik Galili juga. Okey, soalan last. Soalan last. Yep. Ada 2 soalan last. Cuci keris tu. Kalau Melayu biasa orang Arab cuci keris kan. Adakah itu salah satu sunnah? Saya tak jumpa tarikh tu, tapi saya nampak nak senang ingat setahun dah setahun. Daripada situ-situlah. Kan? Tapi benda yang saya tak jumpa bukan mana tak ada tau. Kan? Mana rujuk juga ustaz lain. Benda saya tak jumpa bukan mana tak ada. Mana ada sudut dalil Nabi memang cuci senjata dia, tapi adakah satu Muharram atau bulan Muharram tu. Jadi benda yang saya tak jumpa bukan mana tak ada. Nanti rujuk juga ustaz-ustaz lain. Allah a'lam. Tuan? Orang yang dengan orang Melayu ni, dia percaya benda yang kata kita kan. Khurafat. Bagaimana dengan orang Arab? Okey, saya tak sebut orang Melayu. Saya sebut macam orang Melayu kita pun, setiap bangsa dia ada khurafat dia. Tapi orang Yahudi yang paling khurafat kat dalam dunia. Paling khurafat. Orang Yahudi badan dia penuh tangkal tau.
Kalau tuan-tuan tengok yang rambu-rambu tu tangkal tu. Kepala dia tu tangkal. Kan? Kalau sebenarnya seprofesional mana dia berbual dengan dia memang kelakar. Dan kenapa dia percaya hadis? Kenapa dia percaya hadis? Sebab nature percaya benda gaib ada kat dia. Kalau kita cerita kan, tuan-tuan lagi orang keris ni kan, jumpa dia kan, kau tahu tak? Keris ni malam-malam boleh mimpi tau. Oh, dia suka cerita macam tu. Confirm dia beli. Confirm dia beli. Keris ke tangkal-tangkal ke, dia suka. Lepas tu cincin, oh dia suka. Kan dia suka. Macam mana? Kelebihan. Pada saya bukan kelebihan. Itu memang benda khurafat yang Nabi pun sebut. Dia okey. Kita orang Melayu kan, ada orang berdoa di kubur, Tapi kalau saya perhati, orang Melayu kita berdoa di kubur tetap doa minta kepada Tuhan tau. Kebetulan tempat di situ. Ya Allah tolonglah Tuhan, ataupun mungkin ya Allah dengan keberkatan lah apa kan. Tapi tetap berdoa kepada Allah. Yahudi memang minta pada kubur tu. Wahai Nabi Musa, tolonglah Nabi Musa, kan? Kalau tak, kadang-kadang dia tulis surat kepada Nabi Musa. Betul ni, serius. Dia gulung, dia bagi. Kan? Kubur-kubur Nabi tu kan, sebab tu Nabi sebut kan, jangan jadikan kubur-kubur sebagai tempat sembahan seperti Bani Israel buat. Sebenarnya memang betul. Kubur-kubur Nabi-Nabi tu penuh surat-surat tu, surat doa tu. Wahai Nabi Yusuf, tolonglah gini-gini. Saya kalau pergi kan, saya punya kawan ke sana tu, orang Islam tu, dia kata, Muhammad, kau tahu tak mana satu doa orang perempuan, mana satu doa orang lelaki? Dekat kalau doa yang digulung pakai ni kan. Dia kata, mana saya tahu kan. Kau nak tahu senang je kan. Kalau yang tebal tu, itu doa daripada orang perempuan. Sebab orang perempuan ni memang banyak dia minta. Maksudnya perangai orang perempuan sama je mana-mana pun. Tapi itu bukan kelemahan tau. Memang orang perempuan dia lebih banyak berdoa daripada orang lelaki pun. Orang perempuan itu bukan kelemahan Kalau orang lelaki ada ringkas je. Orang lelaki doa apa sembahyang ada ringkas je. Amin. Ada yang ya Allah Tuhanku, doaku sebiji macam semalam ya Allah. Punya malam doa. Sedap imam tu doa. Doaku sebiji macam imam tu ya Allah. Orang lelaki. Okay. Sama je. Saya kalau pergi ke sana, saya belajar banyak juga benda dia sudah apa. Macam contoh, dekat Wailing Wall tu tempat Yahudi antuk-antuk kepala tu kan. Sebenarnya dia antuk-antuk kepala tu dinding yang menghadap Masjid Aqsa. Okey, Masjid Aqsa ni kiblat pertama ya. Orang Yahudi masih menganggap tu kiblat dia. Sebab tu dia sembahyang menghadap ke Masjid Aqsa. Sebab tu dia berdoa tu sebenarnya dinding Masjid Aqsa tu. Yang nampak macam hantu-hantu kepala tu kan, itu dinding Masjid Aqsa. Jadi dekat dinding tu dia ada mengajar kitab tu juga. Dia baca kitab Taurat tu kan. Jadi ada ramai lah. Mana yang macam kitab tafsir lah, macam baca tafsir kan. Kalau pergi situ saya suka tengok kan. Orang baca tafsir dan sama juga macam orang kita belajar kitab dekat surau, mengantuk, kita tidur. Sama, satu dunia, sama juga. Orang agama dia pun dekat situ tidur juga. Kan? Macam kita tidur kat surau lah. Tengah kuliah kan, sama. Jadi sebenarnya bukan orang Melayu tu, kemanusiaan tu. Sebab tu saya dengan izin Allah SWT kalau berforum, forum ni ada adab dia, ada etika dia. Jadi kalau forum etika dia, kalau orang sebelah kita bagi pandangan, kita tak boleh bangkang dia. Itu etika dia lah. Lain kalau debat, kalau forum biarkan je macam tu lah. Jadi saya main di train untuk forum tu kan, kita biasa masuk TV. Jadi saya kalau orang ada kalau dalam forum saya akan biarkan dia. Kecuali satu bab. Kalau dia mengatakan orang Melayu malas, saya tak boleh terima. Saya akan terus sebut. Saya kata bukan orang Melayu tu. Saya biasa pergi Israel, pergi Palestin. Dekat negeri Palestin ada orang Israel yang minta sedekah pada dia.
Ada orang Israel marah, orang Israel malas pun ada. Orang Israel yang tidur gelandangan pun ada. Bukan orang Melayu tu, manusia tu. Kan? Jadi kita kadang orang Melayu ni, bukan, jangan sebut macam tu. Kemanusiaan sama je perangai mana-mana pun. Sebab kita kadang tak pernah tengok orang lain, lepas tu kita menghina orang bangsa kita sendiri. Alam Melayu ni malah, alam Melayu ni, alam Melayu nasib jatuh-jatuh. Orang dia pun jatuh-jatuh tau. Bisnes orang dia pun jatuh-jatuh. Orang dia pun sihir menyihir. Orang dia percaya pada sihir. Saya pernah tanya orang Yahudi. Saya kata, waktu tu Ariel Sharon koma 5 tahun. Daripada besar badan dia sampai kurus, koma 5 tahun. Saya kata, engkau punya perubatan taraf memang paling tinggi kat dunia. Engkau tahu Ariel Sharon tu dah brain death, maknanya otak dah mati, dah meninggal lah sebenarnya. Dia cuma hidup bantuan pernafasan je. Engkau tahu kan? Kenapa kau simpan lagi sampai 5 tahun? Dia kata apa? Tak, ini kena sihir orang Islam. Dia kata kita sedang berusaha untuk ubat dia, kan? Lepas 5 tahun, akhirnya dia kata apa? Kita tak lawan sihir orang Islam lah. Dia memang kuat nak sihir orang Islam ni. Dia percaya dia kena sihir orang Yahudi tu, kan? Okey, jadi saya setakat saya dulu perkongsian kita, insya-Allah panjang umur murah rezeki, jumpa lagi. Sebenarnya bagus kita ceramah dengan kitab ni, walaupun nipis-nipis sangat bagus. Dengan kita ada rujukan untuk rujuk balik ya. Sekian aku lu qauli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min du'a'i la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.